Rie Miyoshi telah berpisah dengan teman lelakinya yang bermasalah. Selepas itu, dia mula menjalankan kehidupan yang agak normal tanpa sebarang gangguan. Tetapi kisah silamnya mula menghantui Rie Miyoshi. Dia menjadi mangsa mengendap atau stalking, dan stalker itu adalah bekas teman lelakinya. Hari ini kita akan tengok kes The Sushi Stalker atau lebih dikenali sebagai kes Hiroto Kurutsumi dan mangsanya Rie Miyoshi. Kisah ini bermula pada tahun 2004 di Tokyo, Jepun. Rie Miyoshi pada masa itu berumur 25 tahun dan merupakan seorang freelance designer dan juga seorang penulis. Pada tahun 2004, Rie telah graduate dari University Fukuoka dan berpindah ke Tokyo untuk bekerja di sebuah syarikat pengiklanan. Dia dikatakan seorang yang peramah. Minatnya terhadap sukan membuat Rie untuk join kelab badminton yang berhampiran dengan rumahnya. Di situ dia kenal lelaki yang bernama Hiroto Kurutsumi yang berumur 32 tahun. Hiroto adalah seorang guru. Dia dikatakan seorang yang baik hati dan peramah. Dia juga sangat popular di kalangan pelajarnya. Hiroto adalah anak bongsu dan keluarganya adalah sebuah keluarga yang berada. Dia tidak pernah bersusah untuk mendapatkan sesuatu dalam kehidupannya. Ibu bapa Hiroto jaga anak-anak mereka dengan sangat baik dan menunaikan setiap permintaan mereka. Ini menjadikan Hiroto sangat cerewet dalam setiap pemilihan yang dia lakukan dalam hidupnya. Dia juga cepat menjadi bosan dengan benda-benda yang dia lakukan. Hiroto bekerja sebagai guru untuk beberapa bulan sahaja. Dia berhenti dari kerjanya kerana dia tidak minat lagi menjadi guru. Selepas itu, dia mencari kerja part-time sementara ibu bapa dia saput dari segi kewangan. Ini telah menjadi satu kebiasaan Hiroto. Rie dan Hiroto mula berjumpa di kelab badminton pada setiap minggu. Lama-kelamaan hubungan mereka menjadi sangat rapat. Persahabatan mereka berakhir dengan percintaan. Pada mulanya hubungan mereka sangat bahagia dan sihat, tetapi lama-kelamaan hubungan mereka mula menjadi renggang dan Hiroto pula mengalami tekanan emosi. Dia kerap membagi tahu bahawa dia ingin membunuh diri. Walaupun dia nampak sangat ceria di mata orang lain, sebenarnya dia adalah seorang yang panas baran dan mempunyai pemikiran yang sangat negatif. Ini telah menyebabkan Rie dan Hiroto sentiasa bergaduh. Rie cuba membantu Hiroto untuk mengatasi masalah mentalnya, tetapi Hiroto tidak pedulikan nasihat Rie dan ini telah menyebabkan hubungan mereka bertambah buruk. Situasi ini berterusan selama 2 tahun dan akhirnya Rie membuat keputusan untuk berpisah dengan Hiroto. Hiroto tidak berpuas hati dengan keputusan Rie dan dia tidak ingin mengakhiri hubungan mereka, tetapi Rie terpaksa meninggalkan Hiroto untuk kebaikan dirinya sendiri. Ini membuat Hiroto sangat marah terhadap Rie dan dia mula menghantar email ugutan kepada Rie. Dalam emailnya dia menyatakan bahawa dia tidak akan membenarkan Rie untuk bergembira dalam kehidupannya dan kesemua masalah yang dia menghadapi adalah disebabkan oleh Rie dan dia akan membunuh diri kerana Rie. Selepas menghantar email itu, Hiroto telah pergi ke sebuah park berhampiran dan cuba membunuh diri dengan minuman keras dengan kuantiti yang banyak. Tetapi dia terselamat. Selepas kejadian itu, Hiroto mula menghantui kehidupan Rie. Rie berasa sangat takut dengan Hiroto dan dia sedar Hiroto adalah seorang yang sangat bahaya. Selepas tidak tahan dengan email ugutan yang berterusan, panggilan telefon yang mengganggu dan Hiroto yang mula mengekori dirinya, Rie akhirnya membuat keputusan untuk membuat laporan polis. Setelah membuat laporan polis, Hiroto mendapat amaran dari pihak polis untuk menjauhkan diri dari Rie dan dia juga diarahkan untuk berhenti menghubunginya. Rie tidak lagi menerima sebarang mesej atau panggilan dari Hiroto, tetapi dia masih takut dengan Hiroto kerana Hiroto tahu tempat kediamannya dan juga tempat kerjanya. Maka dia menghubungi beberapa organisasi yang membantu wanita yang menjadi mangsa penderaan atau pengendap. Pihak organisasi itu menasihati Rie untuk berpindah dari kediamannya, menukar nombor telefon, email address dan juga tempat kerjanya, seolah-olah dia menghilangkan diri dari Hiroto. Dengan nasihat itu, Rie mula menjalankan kehidupan baru dan pada masa itulah dia bertemu dengan bakal suaminya. Walaupun dia tidak tahu tentang latar belakangnya, mereka mempunyai hubungan yang sangat sihat dan Rie berasa sangat bahagia. Akhirnya dia mulakan kehidupannya dengan seorang lelaki yang menyayangi dirinya.
Pada tahun 2008, mereka berkahwin dan berpindah dari Tokyo ke Zushi Kanagawa. Selepas berkahwin, Rie menggunakan nama suami dia sebagai nama keluarganya. Ini telah menjadikan dirinya lenyap dari Hidoto. Selepas beberapa tahun, Hidoto mula mencari Rie dalam online dengan menggunakan nama lamanya, tetapi dia gagal mengesan Rie. Dia membuat panggilan di tempat kerja lama Rie dan berpura-pura sebagai saudaranya, tetapi dia tidak mendapat sebarang maklumat. Hidoto juga cuba menghubungi nombor telefon Rie yang lama dan pergi ke kediaman yang lama, tetapi rumah itu telah dihuni oleh sebuah keluarga baru. Akhirnya Rie hidup dengan bahagia tanpa gangguan dari Hidoto. Tetapi kebahagiaan itu tidak kekal lama. Pada tahun 2010, masalah kesihatan mental Hidoto bertambah buruk. Pada masa itu, dia mendaki gunung Tanigawa di Tokyo dan di situ dia cuba membunuh diri pada kali kedua. Tetapi kali ini juga dia tidak berjaya. Selepas kejadian itu, dia dimasukkan dalam hospital dan dalam beberapa hari sahaja dia keluar dari hospital. Disebabkan kos kehidupan di Zushi semakin bertambah, Rie ingin membuat kerja sampingan untuk menampung kos kehidupannya. Maka dia create Facebook account untuk berhubung dengan klien lamanya dari kerja freelance. Dirasa sekiranya dia menggunakan nama baru, Rie Miyoshi, mungkin klien lama tidak mengenalinya, maka dia menggunakan nama lama. Rie tidak sedar perbuatannya itu akan mengundang malapetaka pada dirinya. Ini adalah kerana Hidoto tidak berhenti mencari nama Rie dalam online. Sudah 3 tahun Rie dan Hidoto tidak berhubung antara satu sama lain. Tetapi Hidoto masih teruskan pencarian Rie dan ini adalah sesuatu yang agak menyeramkan. Hidoto masukkan nama Rie dalam pencarian Yahoo. Selepas 3 tahun, dia mendapat sebuah petunjuk tentang Rie, iaitu Facebook Rie yang baru sahaja create beberapa hari yang lalu. Dari Facebook account itu, Hidoto mendapat status Rie iaitu sudah berkahwin. Ini membuat Hidoto sangat marah. Dia rasa dirinya menderita seorang diri tanpa sesiapa dalam kehidupannya. Tetapi Rie hidup dengan sangat bahagia. Hidoto telah mengumpulkan semua maklumat tentang Rie, termasuk email address yang dipaparkan untuk klien lama untuk menghubunginya. Hidoto mula menghantar email ugutan kepada Rie, tetapi email yang dihantar oleh Hidoto pada kali ini agak berbeza dengan email sebelumnya. Dalam email terbarunya, dia menyatakan bahawa dia akan membunuh Rie dan juga suaminya. Sekali lagi, mimpi ngeri Rie mula menghantuinya. Rie dan suaminya sangat terganggu dengan email yang dihantar oleh Hidoto. Mereka membuat keputusan untuk membuat laporan polis dan kali ini Hidoto akan dihukum atas perbuatannya. Dia telah dijatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun dengan syarat pengawasan polis selama 3 tahun. Hukuman yang dijatuhkan itu tidak insafkan Hidoto, malah menjadikan dendamnya terhadap Rie bertambah buruk. Semasa perbicaraan di mahkamah, Hidoto memberi perhatian yang sangat teliti terhadap setiap maklumat yang dikatakan oleh pihak berkuasa. Pada masa itu, pihak mahkamah telah membuat satu kesilapan yang sangat besar, iaitu mendedahkan nama penuh mangsa iaitu Rie Miyoshi. Selama itu, Hidoto tidak tahu tentang nama baru Rie. Pihak mahkamah juga telah memberi satu lagi maklumat penting tentang Rie, iaitu alamat rumahnya. Pada mulanya, Hidoto hanya tahu tentang email address Rie dan selepas perbicaraan di mahkamah, dia telah mendapat maklumat penuh tentang Rie. Semasa menjalankan hukuman penjara selama 1 tahun, Hidoto mula bertenang dan menerima hakikat hidupnya. Tetapi di dalam dia masih sangat marah terhadap Rie. Dia mula merancang untuk membalas dendam. Selepas menjalankan hukuman penjara selama 1 tahun, Hidoto telah dibebaskan dari penjara. Dia telah diberi amaran supaya tidak berhubung lagi dengan Rie dengan apa-apa cara sekalipun. Sejurus selepas dibebaskan dari penjara, dia mula mengumpul maklumat tentang Rie. Tetapi kali ini dia menggunakan cara yang agak berbeza dengan sebelumnya. Dia cuba mendapatkan pertolongan orang lain untuk mendapatkan maklumat. Dia post lebih 400 soalan di online seperti bagaimana cara untuk mencari seseorang dengan menggunakan nombor telefon dan juga tentang satu perayaan yang disambut pada 13 Oktober setiap tahun. Perayaan itu adalah satu perayaan yang disambut oleh Rie di sebuah kuil di Zushi. Kuil itu adalah Yoji Toyo Hoshakai yang terletak di barat Zushi dan Hidoto tahu Rie tinggal berhampiran dengan kawasan itu. Dengan mengumpul semua maklumat, Hidoto semakin menghampiri Rie. Dia mula menghantar email ugutan kepada Rie. Pada bulan Mac hingga April 2012, lebih 1000 email telah dihantar oleh Hidoto kepada Rie. Dalam kesemua email itu, dia menyatakan bahawa awak telah berjanji untuk berkahwin dengan aku, tetapi awak telah mungkir janji itu dan berkahwin dengan orang lain. Aku menuntut
pampasan. Selepas menerima email yang dihantar oleh Hidoto, sekali lagi Rie membuat laporan polis. Tetapi kali ini pihak polis tidak dapat membantu sangat. Mereka hanya memasang CCTV dan meningkatkan kereta petrol di kawasan kediaman Rie. Selepas beberapa bulan, pihak polis membuat keputusan untuk mengakhiri operasi tersebut setelah mendapat Hidoto menghilangkan diri. Mungkin juga mereka berhenti operasi itu kerana ia makan masa dan kos. Tetapi itu adalah satu kesilapan besar yang telah dilakukan oleh pihak polis. Hidoto sebenarnya tidak menghilangkan diri. Pada tempoh itu, dia rajin membuat research dengan sangat teliti. Dia tahu jika dia rancang dengan bijak, dia boleh mendapat tahu tempat kediaman Rie. Hidoto telah mengupah private investigator atau penyiasat persendirian untuk mencari Rie. Dia membagi tahu pihak penyiasat bahawa Rie adalah seorang kawan lama yang telah menjaga dirinya dan dia telah hilang kontak. Dia ingin berhubung dengan Rie. Hanya dalam 24 jam, private investigator telah memberi alamat penuh Rie kepada Hidoto. Mereka mendapat alamat Rie dari Jabatan Percukaian Kerajaan dengan hanya satu panggilan telefon sahaja. Mereka berpura-pura menjadi suami Rie untuk mendapatkan maklumat itu. Kecuaian pekerja di Jabatan Percukaian telah mendedahkan maklumat peribadi Rie, walaupun dia telah membuat sekatan untuk mendedahkan sebarang maklumat peribadinya. Pada pagi 6 November 2012, Hidoto mengemas barang-barangnya dan meninggalkan rumah menuju ke stesen kereta api untuk pergi ke sushi. Selepas itu, dia mengambil bas untuk sampai ke rumah Rie. Dalam perjalanannya, dia telah pergi ke sebuah kedai runcit dan dia terakam dalam CCTV kedai tersebut. Dalam rakaman CCTV itu mendapati Hidoto membawa sebuah kotak. Dari kedai tersebut, Hidoto berjalan kaki ke rumah Rie dengan membawa kotak tersebut. Di kawasan kediaman Rie, dia berpura-pura menjadi delivery man. Setelah sampai ke rumah Rie, dia mencari jalan masuk ke dalam rumahnya. Dia cek setiap tingkat rumah satu persatu dan akhirnya dia menjumpa satu tingkat yang tidak dikunci. Dia masuk ke bilik tidur melalui tingkat tersebut dan Rie pada masa itu berkesorangan di rumah. Suaminya pada masa itu berada di pejabatnya. Setelah menjumpai Rie, Hidoto menikamnya dengan pisau. Rie dengan berlumuran darah jatuh di atas lantai. Hidoto menyaksikan Rie berdarah sehingga meninggal dunia. Selepas itu, dia mencari tali di rumah Rie. Setelah menjumpa tali, Hidoto mengikat tali tersebut di bahagian lehernya dan mengikat hujung tali itu di pagar balkoni dan terjun ke bawah. Hidoto kali ini berjaya membunuh diri. Pada 6 November, lebih kurang dalam pukul 3.11 petang, seorang pejalan kaki menjumpai Hidoto yang bergantung di balkoni rumah. Dia telah menghubungi pihak polis. Dalam beberapa minit sahaja, pihak polis pun sampai ke rumah Rie. Mereka telah menjumpai mayat Rie dan Hidoto. Walaupun Rie membuat laporan polis berkali-kali terhadap Hidoto, tetapi pihak polis gagal melindungi Rie. Kegagalan pihak berkuasa dalam kes Ryumiyoshi menyebabkan mereka dikritik teruk. Suami Rie telah mendakwa kerajaan ke atas kecuaian mereka. Kerajaan pula mengaku salah dan meminta maaf. Suami Rie menerima pampasan sebanyak $10,000 dari kerajaan Jepun. Kini dia hidup tanpa insan yang disayangi.